Oh, bila dapat dengan waffle, chicken, cheese, padu lah. Lemak kuning pedas prawn dia sangat berlemak, and then dia punya udang tu boleh rasa dia punya fresh. Saya suka makan sloppy joe dia, punyai daging yang lembut, komplement dengan rasa daging dia. Jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari makan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sudahkah anda bersiap sedia? Siap sedia untuk apa? Jalan-jalan cari makan. Edisi Ramadan bersama saya, Nazbil Rahman. Saya memberikan anda cadangan-cadangan istimewa untuk berbuka puasa seisi keluarga. Jadi kepada anda semua yang terasa nak makan makanan Melayu tapi ada rasa papanyonya sikit, ada rasa peranakan sikit. Cadangan saya untuk anda, inilah tempat favourite saya untuk makanan peranakan. Mom's Place di Damansara Perdana. Mungkin Mom's Place sebab masakan dia mengingatkan anda akan masakan ibu yang tersayang. Dishes yang special yang kita offer ialah seperti lemak kuning jenaha, cencaru petai dengan bawang hitam sambal petai. Untuk lunch, kita bermula jam 5.30 petang hingga 9.30 malam. Dan chefnya pula, Chef Iris. Dialah memegang rahsia kesedapan Mom's Place di sini. Kepada peminat ikan cencaru atau ikan jaket. Dan yang sini istimewa kerana dimasak dengan satu cili paste yang istimewa dan ada petai. Satu lagi, kalau sukakan makanan laut, lemak kuning pedas prawn. Lemak kuning pedas prawn ni, dia ada rasa lemak-lemak dia tapi cili padi paste dia tu, alamak. Satu lagi yang kita kena rasa di Mom's Place, sayur daun keledek. Daun keledek pun sedap. Kita rungkaikan rahsia kesedapan ikan cencaru di sini. Pertama sekali kita buka jaket dia dulu. Kesian dia, shame-shame dia. Tapi dia goreng dengan minyak yang panas. Itulah dia rahsia kesedapan makanan peranakan. Minyak panas dicelup sekejap saja, barulah dapat rasa garing dia di sana. Inilah ingredient dia, bahan-bahan yang kita perlukan. Ikan yang digoreng, kita letak ke tepi sebentar. Sekarang lihatlah rahsia macam mana dia tumis sambal itu. Nampak tak kegelapan dia itu? Jangan gelap hati kan? Ni gelap sambal. Cara tumis dia tu ngam-ngam sebelum dia hangit. Itulah dia rahsia dia. Untuk melengkapkan pengalaman rasa tu, dicampurkan juga dengan sedikit kicap di sana untuk menaikkan sari dia. Yang istimewa tentang pengalaman makan ni, bayangkan garing ikan tersebut dengan sambal cili yang ditumis garing dan petainya juga. Kepada anda yang meminati petai macam saya, alamak, makan dengan nasi putih begitu saja pun meleleh air liur kita. Rasa ikan cencaru goreng dia sangat berlemak, lemak masin dirasa, and then sambal special dia yang pedas sesuai dengan tekak saya yang suka dengan makanan pedas. Jadi kita bayangkan kemanisan daripada petai. Bila masuk dalam mulut tu, alamak barulah hashtag puas hatiku. Kepada yang dah biasa makan di Mom's Place, betul tak kalau saya cakap Mom's Place ni memang memantau kualiti makanan mentahnya atau barang-barang mentah dia, terutamanya kalau makanan laut. Jadi kalau kita nak makan lemak kuning pedas prawn ni kan, prawns dia atau udang dia selalunya besar-besar jugalah, besar biji mata kucing. Dan segar. Sekarang kita masak lemak kuning pedas prawn ya. Kita masak dengan udang, lemak gravy, santan of course, minyak sedikit dengan terung yang sudah digoreng.
Bila kita lihat chef sedang bekerja tu, alamak, itulah masanya semangat makan kita berkobar-kobar. Tengoklah udang yang cantik ini digoreng sedikit saja, sempoi saja sampai dia kemerah-merahan gitu. Oh, dan bau dia naik tu, alamak Sesudah digoreng udangnya, apa lagi? Kita susun cantik-cantik, dituangkannya cili dan juga santan secukup rasa. Kita dah dapat bayangkan macam mana rasa di dalam mulut kita gitu. Tidak. Selamat berbuka puasa, geng. Lemak kuning pedas prawn dia sangat berlemak, and then dia punya udang tu boleh rasa dia punya fresh. Kalau anda nak ke sana, anda boleh telefon buat tempahan atau boleh hantar delivery kat rumah. No problem. #puas hati. Ikhlas dari saya, Nas Rahman. Selamat berbuka. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Nafas tetap segar walaupun dah sahur dari pagi tadi. Nasib baik lepas makan, kita berkumur dengan Listerine Green Tea yang bukan sahaja dapat membasmi 99.9% kuman untuk nafas yang lebih segar, ia juga kaya dengan khasiat teh hijau dan Florida. Mencegah kaviti, gigi pun lagi kuat. Kepada anda semua yang masih pening kepala, tergaru-garu kepala, apa kita nak buka puasa hari ini? Biarlah Nas Rahman memberikan cadangan untuk anda semua atas talian online delivery. Tahu tidak? Jadi kepada abang-abang gawe-gawe luar sana satu Malaysia, ini dia, kita nak perkenalkan kepada anda semua. Ini bukan tak sedap, dia sedap doa. Doa tu memang terlampau sedap dia. Tak percaya? Ini dia. Dan apa yang saya pilih daripada sedap doa? Kita pilih nasi kerabu dan juga nasi daging selera pantai timur. No? Nampak ni ada ikan dalam pinggang kita. Gulai ikan tongkol. Ambil bau dia saja, bau rempah dia mampu melelehkan air liur kita. Tapi nasi daging ni, nasi daging bukan nasi daging Kelantan, dia putih ni. Betul. Orang pantai timur panggil ni kuning, walaupun dia bukan kuning. Kita boleh makan begitu saja pun sedap. Kita makan dengan gulai ikan tongkol pun sedap. Okey, kat sini saya nak pecahkan ikan dia sikit. Bau ikan tongkol yang segar bersama dengan rempah gulainya. Kalau anda nak cuba nasi dagang, rindu nasi dagang, nak buka puasa dengan nasi dagang, sedap doa hantar ke rumah anda. Faham ke tidak? Kalau tak cukup terliur dengan nasi daging, inilah antara juadah berbuka puasa yang paling saya gemari, iaitu nasi kerabu. Dan nasi kerabu dari Sedap Doa ni ada dua variasinya. Mari kita lihat yang pertama. Dia datang dengan daging bakar. Dan daging bakar ni, kalau kita cecah dengan sambal tumis dia, masin-masin daripada daging bercampur dengan pedas masin sambal tumis yang ada bulu. Oh my goodness. Sedapnya. Nasi je, dia datang dengan sambal kelapa juga. Jadi selalunya saya gaulkan sekali sambal kelapa dia dengan sambal tumis sama-sama dengan ulaman dia lah. Tapi secukup rasa telur masin untuk memberikan kemasinan yang just nice. Tapi kalau nak variasi, saya tak rasa macam daging hari ini. Jangan khawatir. Variasinya dengan ayam percik. And let me tell you guys, resepi ayam percik dia kat sini, ini antara favourite lah kalau kita pergi bazar Ramadan tu kan. Kuah ayam percik dia yang menjadikan dia mahal tu. Dia masin dengan lemak, diberikan keseimbangan yang serasi.
terpulanglah kepada anda nak makan dengan kuah banjir ke, nak makan kuah setakat secukup rasa ke, pengalaman makan dia macam gini. Jadi kalau ada rasa nak berbuka puasa dengan juadah Pantai Timur, ini dia tempat dia. Order sekarang juga. Orang KL sebut sedap doh, tapi bukan. Dia kena sebut betul-betul sedap doh. Baulah ada feel kat sini tu, ada feel. Selamat berbuka puasa. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Siapa yang suka waffle kat sini? Waffle, makanan sarapan pagi daripada barat. Tapi sekarang ni, saya pasti ada di antara anda yang pernah makan waffle dengan daging ataupun ayam, terutamanya yang digoreng rangup gitu. Itulah budaya dia. Kreatifnya orang Malaysia? Bukan. Ini sebenarnya budaya daripada United States of America. Itulah yang dibawakan oleh Checkers TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Mereka lah orang kata King of Waffle. Macam-macam waffle yang ada. Dan ada seorang usahawan ni yang pernah berkelana ke Amerika dan membawa balik budaya waffle. Checkers Restaurant ialah satu American restaurant yang membuasakan American dish untuk cita rasa orang Malaysia. Antara menu terkenal di sini ialah Super Sloppy Joe, Mac and Cheese Burger, Waffle with Smoked Duck, Chicken and Waffles, yang lain-lain. Unique selling point Checkers Restaurant ialah kita guna waffle in combination dengan chicken, beef, lamb dan smoked duck. Kita restoran yang pertama buat savory waffle untuk main course di KL. Dengan mengikut SOP yang sangat-sangat dikawal, itulah dia rahsia kesedapan daripada Chef Zairi kita. Susah kena buat waffle yang digabungkan dengan benda-benda yang masin ni. Kita tengok skill dia macam mana. Jadi pilihan pertama saya, Sloppy Joe. Siapa pernah pergi ke US mesti pernah rasa Sloppy Joe sekali dalam hidup dia. Saya suka makan dekat Checkers sebab Sloppy Joe dia. Sloppy Joe dia ada mempunyai daging yang lembut. Kuah cheese yang diletak atas burger tu pun komplement dengan rasa daging dia. Dan kat sini Sloppy Joe selalunya dia ada cili kong kani kat atas dia. Jadi olahan di Checkers TDI ada lain sikit daripada makanan jalanan yang biasa didapati di US. Dalam ditanggung halal lah tu, bagus. Alhamdulillah dia gantikan dengan cheese sauce. Sebab dia tahu rakyat Malaysia sukakan cheese. Jadi dia wujudkan Super Sloppy Joe dengan carikan daging rusuk yang diperap dan dimasak selama 5 jam. Bayangkan kelembutan dia tu. Voila, baby. Cara nak buat Super Sloppy Joe dekat Checkers ni sempoi saja. Pertama sekali, dengan perapan yang istimewa, apa yang dia bagi tahu dekat kita, dia ada lada hitam, dia ada oregano, dia ada Cajun spice, dia ada biji ketumbar ataupun mustard. Setelah ramuan daging siap diadun, apa lagi? Kita panggang dia atau kita sear dia. Maknanya kita garingkan dia atas dan bawah sahaja. Bila dah garing tu, tapi adakah itu saja? Mesti ada yang lain. Shh. Okey, sementara kita tunggu beef rib kita kena sediakan kita punya sos. So, kita letak kita punya minyak. Kita ada holland onion tadi. Kita ada garlic. Kita ada fresh herb, rosemary dan juga fresh thyme. So, saute sekejap ya. So, kita masukkan kita punya tomato yang kita dah keluarkan kulit kita. So, tomato ni kita roast dulu ya, supaya kita boleh keluarkan dia punya kulit dia. Okey, kita masuk kita punya HP sauce, Lemon. Dan kita ada fresh orange juice. Kita masukkan beef rib kita dalam insert sebab kita nak kena roast dia. Kita pour kita punya stock kita tadi tu, sos kita barbecue. Okey, so kita foilkan dia, kita tutup dia. Pastikan sos yang kita buat tadi menutupi, boleh tutup kita punya beef rib tadi supaya kita slow roast, dia tak keras di atas. Baru kita letak ke dalam oven dan dipanggang selama 5 jam. Kenapa kita sear dulu sebelum kita panggang? Jadi bila kita masukkan dalam oven,
jus-jus daripada daging tersebut akan terus diterapkan dalam daging itu. Dia tak keluar daripada daging itu. Bayangkan bila kita gigit tu, daging rusuk yang dimasak empuk selama 5 jam. Jus-jus daripada daging tersebut akan mengalir masuk ke dalam mulut kita. Itulah dia kesedapan. Super Sloppy Joe, pengalaman makan dia lain. Siapa tak selekeh makan Super Sloppy Joe ni memang tak dan memang tak sah gitu. Bayangkan dagingnya diapit dengan burger bun yang begitu empuk. Dan kita boleh pilih burger bun biasa ataupun cakul bun. Ada rasa bakar, ada rasa arang-arang di sana. Tapi yang paling istimewa, pulled beef ribs dia. Alamak yang dah diadunkan dengan pelbagai jenis rempah. Dan bila masuk dalam mulut, jus dia melimpah masuk ke dalam. Alamak kalau korang yang tengah puasa ni, bila nampak visual ini, sabar. Sikit lagi kita berbuka puasa. Kalau kita tengok burger ni pun besar saiz dia, memang berbaloi. Tengok pun perut boleh senak. Bila makan, apatah lagi. Jadi cuba, jangan tak cuba. Ini recommendation saya. #terbaik. Satu lagi makanan yang sangat popular di USA, makanan jalanan mereka atau street food chicken and waffle. Jeng jeng. So sekarang ni bahan dia ayam yang dah kita season dengan salt, pepper, paprika dengan mustard. So kita ada turkey ham, kita ada flour, kita ada white egg, kita ada spice flour. Kita stuff kita punya ayam dulu, fold dia. Supaya kita fold dia, kita coating dengan flour sikit supaya dia lekat. Dia salutkan dengan putih telur. Bukan itu saja. Walaupun aksinya ganas, tapi perlu untuk daging yang empuk. Dicampur sikit dengan Cajun spice dan juga paprika secukup rasa. Rahsia yang kedua, sekali lagi, minyak yang panas menggelegak untuk kita goreng daging ayam ini sampai dia merangup. Bayangkan bila anda gigit daging ini. Kerap begitu. Chicken and waffle saya suka sebab dia punya chicken tu dari luar dia sangat rangup, tapi bila makan kat dalam dia sangat lembut. And dia punya waffle tu dia complement with the chicken and dia punya cheese tu lah. Saya memang suka makan cheese. Bila dapat dengan waffle, chicken, cheese, padu lah. Dan bayangkan kita keluarkan daripada kuali yang panas tu. Daging kita panas menggelegak lagi. Kita taburkan mozzarella cheese. Kenapa mozzarella cheese? Sebab mozzarella cheese ada daya tarikan. Lagi kita tarik, lagi kita sayang. Sarang dia. Kenapa saya pilih chicken and waffle daripada menu waffle-waffle yang lain? Sebab yang ini ada paling banyak sos. Saya suka bila ada banyak sos. Sos cheddar dan honey mustard digabungkan. Jadi bayangkan saiz dia besar, American style. Tapi yang pentingnya gabungan rasa pengalaman makan kita. Macam saya katakan, bayangkan sekali lagi lemak waffle dia di sana. Kadang-kadang Belgian waffle, tengoklah resipi apa yang digunakan tu. Tapi lemak manis dia bercampur dengan masin daripada chicken chop yang diperap dan juga chicken ham yang ada di sana. Ada rasa pedas-pedas paprika, Cajun spice sikit. Tapi bayangkan pedas-pedas sikit tu hanya untuk menghilangkan. Kadang-kadang kalau banyak sangat cheese, kita ada rasa muak sikit kan. Jadi Cajun spice di sana diletakkan secukup rasa bersama dengan paprika. Dan paling best bila kita gigit tu, pengalaman makan tekstur dia, kelembutan waffle yang rangup di atas tapi lembut di dalam, dan semuanya dibasahkan dengan sos cheddar dan honey mustard. #I like it. Baiklah, itulah seleksi Nazruddin Rahman buat jalan-jalan cari makan Ramadan, dan diharap seleksi kami menepati setiap cita rasa rakyat Malaysia di luar sana. Ingat, kalau nak pergi ke restoran tersebut, terapkan SOP, penjarakan fizikal dan sebagainya. Lagi bagus kalau kita #duduk di rumah,
order di rumah. Dia datang sekali makan satu keluarga dengan selesa. Dan selepas tu, jangan lupa tunaikan solat maghrib anda. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Nazmin Rahman melaporkan diri untuk Jalan-Jalan Cari Makan Ramadan.